Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan saudara saya Saidi selaku pengacara majlis, yang saya muliakan anak anda saya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Jufri, para habaib yang berada sama kita di sini. Saya muliakan tuan pengurusi Masjid Luqmanul Hakim dan datang kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan pegawai syarak, tuan hadirin hadirat, pencinta-pencinta semulia-mulia makhluk Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya sebentar saja nak mengambil sedikit manfaat, kerana kita di mana-mana saja biar ambil manfaat. Di mana saja kita berada, Perhazin dituntut mengambil manfaat. Terutama sekali dalam pengajian agama. Antara niat kita belajar agama nak mengambil manfaat daripada ilmu yang kita ambil. Jangan, dan sebaliknya jangan kita mengambil benda yang mudarat. Di hadapan kita di mana-mana saja banyak benda yang mudarat. InsyaAllah dengan ilmu sajalah. Lebih-lebih lagi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kita akan terhindar daripada perkara-perkara yang boleh membawa mudarat dunia, lebih-lebih lagi mudarat akhirat. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah tuan guru kita Ustaz Hanif telah menerangkan bagaimana kecintaan yang sepatutnya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dihormati, nak ringkas saja. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah memberitahu kepada seluruh alam ini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi orang-orang yang beriman. Allah sendiri yang confirmkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat baginda sangat mengasihi orang-orang yang beriman. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, laqad ja'akum, di hujungnya Allah Taala beritahu wabil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat ar-raufur rahim. Kata ulama, ar-rauf, ar-rahim ni sifat Allah. Allah berikan sifat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi melahirkan cintanya kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman saja dapat kasih sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tuan-tuan, perteguhkanlah iman kita. Kalau bahasa Arab hanya orang Islam saja belum tentu dapat kasih sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala beritahu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil mu'minina raufur rahim. Dan sekiranya orang-orang yang tak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallau, kalau mereka menepikan Rasulullah, tak mengikut, beritahu mereka, fa in tawallau faqul hasbiyallah, bagi kami cukuplah Allah. Bagi kami cukuplah Allah. Hasbiyallah, cukuplah bagi kami Allah SWT. Namun dan insyaAllah kita beruntung pada malam ini
bersama dalam majlis yang mulia, walaupun nampak kecil tapi oleh kerana disandarkan kerana asbab Rasulullah, majlis ini besar perhazin. Lebih-lebih lagi alhamdulillah anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kalangan kita perhazin yang dihormati sekalian. Hadirin hari sekalian, malam ini saya nak menyampaikan satu hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada isteri baginda. Satu bacaan tasbih yang ringkas dan alhamdulillah dapat kita manfaatkan. Jadi insya-Allah tolong edarkan kepada yang dah ambil, dah dapat, tak payah ambil lah, kita bagi kepada yang belum dapat ya. Terhad sikit insya-Allah ya. Tolong bagi-bagikan komunitas sikit ya. Yang dah ambil, tolong bagi-bagikan sikit. Tolong bantu dia ni. Minta maaf tuan-tuan kerana risalah ni dah kehabisan lambat lah ya. Tolong bantu hamba Allah ni ya. Kali wanita sikit. InsyaAllah. Perhatian yang dihormati sekalian, antara kasih Nabi SAW kepada umatnya, baginda amat mengharapkan umat-umatnya semua dapat masuk surga Allah Ta'ala. Itu harapan Nabi SAW. Dan kerja keras Rasulullah nak selamatkan umatnya masuk surga. Oleh itu para hadirin yang dihormati sekalian, dibandingkan umat-umat dahulu, mereka umur panjang umur mereka tuan-tuan. Umur umat Nabi pendek saja. Oleh sebab Rasulullah minta pada Allah supaya Allah SWT memberikan keistimewaan pada umat Nabi Muhammad. Umur pendek, amal sedikit, pahala banyak. Umur pendek, pahala sedikit. Minta maaf. Umur pendek, amal sedikit, tapi pahala banyak. Perhatian yang dihormati sekalian, sama-sama dah maklum supaya kita ambil fahaman. Umur Nabi Muhammad, Rasulullah beritahu, umur umatku antara 60 tahun ke 70 tahun. Kalau boleh jangan minta lebih-lebih lah. Rasulullah pun berkata jangan minta lebih-lebih. Jangan minta sampai nyanyuk tuan-tuan. Sekarang ni ada orang umur 60 pun dah fikiran dah nyanyuk tuan-tuan. Kita dah orang-orang dah penghujung-penghujung ni tuan-tuan. Jadi hargailah umur yang ada sekarang ni. Kalau nak minta panjang boleh minta panjang tapi biar dan sihat. Jangan minta sampai nyanyuk. Kalau nyanyuk ni masya-Allah, ya Allah, ya Allah. Semua orang tak suka, anak sendiri pun tak suka. Jadi mintalah panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perhatian, gunakanlah umur yang Allah beri ni, kesempatan Allah beri ni, cari sebanyak-banyak amal insya-Allah. Maka perhatian yang nomor 9, amal yang sedikit tetapi pahala yang banyak. Atas permintaan Nabi bersusah payah, perhatian Allah kurniakan satu yang paling besar sekali. Khas untuk umat Nabi Muhammad, tidak pada umat dahulu, iaitu malam Lailatul Qadar. Masya-Allah ya. Ini khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya perhatian, Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah ni, daripada salah tengok berdasarkan sebuah hadis daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Juwairiyah radhiyallahu anha. Katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari baginda keluar daripada rumah Juwairiyah. Kemudian baginda kembali sesudah selesai salat duha di masjid. Sedangkan Juwairiyah lagi duduk bertasbih. Maka ujar baginda, sejak aku tinggalkan kamu tadi sehingga sekarang kau masih bertasbih juga wahai Juwairiyah? Jawab Juwairiyah, benar ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, sebenarnya sejak aku tinggalkan kau tadi, aku telah mengucapkan tasbih dalam 4 kalimah. Dan diulang 3 kali. Kiranya 4 kalimah ini ditimbang dengan apa yang kau tasbihkan sejak tadi, nescaya ia akan lebih berat lagi. Maksudnya pahalanya sangat besar lah. Jadi maka Rasulullah ajarkan tasbihnya. Tasbihnya subhanallah wa bihamdih. Tasbih dan tahmid. Ada khalqih. Itu yang pertama. Yang kedua, waridha nafsih. Yang ketiga, wazinata arsyih. Yang keempat, wa midada kalimatih. Perhatian yang dirahmatikan, bagi orang beriman, salah satu daripada tuntunan Allah. Allah sangat suka orang-orang yang memuji Allah. Memang Allah yang layak dipuji.
Selain daripada Allah, maka Rasulullah lah yang patut lebih-lebih dipuji. Bahkan Allah memuji Rasulullah dengan pujian yang luar biasa. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang paling azim, paling tinggi tuan-tuan. Azim ini hak untuk Allah saja. Tapi Allah gunakan perkataan ini untuk Nabi SAW. Azim hadis sekalian. InsyaAllah, ya, antara perkataan yang paling Allah kasih dalam satu hadis, kata Nabi SAW ada 4 perkataan yang paling Allah kasih. Ahabul kalam ilallahil arba'. Sekasih-kasih perkataan di sisi Allah ada 4 perkataan. Perkataan itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan inilah juga kata Nabi Ibrahim AS Isra Mi'raj merupakan benih-benih tanaman dalam syurga. Siapa yang bacanya, khas malaikat akan bawa benih ini ditanam dalam syurga. Siapa yang banyak membacanya, maka banyaklah kebun-kebun syurga untuknya. Dan mudah insyaAllah masuk syurga. Hadirin sekalian, insyaAllah. Tasbih dan tahmid yang dibaca sekali, tapi banyaknya adada khalqih. Sebanyak-banyak bilangan makhluk Allah. Ini yang pertama tuan-tuan pun tak dapat bilang lah. Tak boleh bilang tuan. Yang nama manusia pun tak boleh bilang berapa banyak. Apalagi makhluk-makhluk yang lain tuan-tuan dia. Yang besarnya, yang kecilnya, Masya Allah. Itu yang pertama lah. Ya. Yang kedua, waridha nafsih. Sepenuh rida zatnya. Sepenuh rida Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rida perhatian orang-orang yang mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Yang ketiga, wazina ta'arsyih. Seberat timbangan arash Allah. Apa itu arash? Singgah sana Allah. Singgah sana tuan-tuan. Bukanlah Allah duduk dalam istana, tidak. Allah tak perlu tempat. Tapi ini lambang keagungan, kebesaran. Bahkan dikatakan makhluk yang paling besar Allah jadikan arash Allah. Masya Allah. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, yang akhir sekali, wa midada kalimatih. Sebanyak-banyak bilangan kalimah Allah. Firman-firman Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, sekiranya lautan di dunia semua menjadikan dakwat, ditulislah kalimah-kalimah Allah. Kering kontanglah seluruh lautan di dunia. Ditambah yang sama juga, kering kontang lagi. Masih ada kalimah Allah lagi. Macam mana nak bilang tuan-tuan? Inilah tuan-tuan, hebatnya Rasulullah SAW ajarkan pada isterinya dan untuk umatnya, amal sedikit tapi pahala luar biasa. Beruntunglah barang siapa dapat risalah ini. Lebih beruntung lagi barang siapa dapat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ikut sama insyaAllah. Boleh ya? Jadi sebelum daripada itu, tuan-tuan ada sikit lagi lah nak cerita pasal Alhamdulillah, kata Nabi SAW. Ini penutup nanti lah. Sikit lagi tuan-tuan. Malam tadi di Baitul Qura saya ada kisahkan cerita ni, tapi nak sampai di sini juga tuan-tuan. Ya. Hadirin yang dirahmati, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, hidup aku memberi kebaikan pada kamu sekalian. Dan wafat Rasulullah juga tuan-tuan, memberi kebaikan pada kita. Jangan ingat Rasulullah dah wafat, dah habis. Seolah-olah macam kata orang postman, dah sampaikan surat, dia pun duduklah. Tidak tuan-tuan. Rasulullah bukan postman tuan-tuan. Rasulullah SAW adalah panutan umat, contoh umat. Jadi Rasulullah walaupun wafat, banyak juga beri kebaikan-kebaikannya. Antara contoh tuan-tuan, ya. Ini setengah-setengah orang Wahabi dia marah ni tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Benar tuan-tuan, ini zikir tuan-tuan. Rasulullah tak ajarkan, Rasulullah tak ajarkan masa Rasulullah hidup. Tidak tuan-tuan. Tapi ada wali Allah besar tuan-tuan, dia mimpi Rasulullah ajarkan syahadah ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin. Dan ramai ulama-ulama, para habaib kita, termasuk Tuan Guru kita, Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki juga mengamalkan tuan-tuan. Besar kelebihannya. Dia Wahabi tak pakai, tak apa, tak pakailah. Tapi kita pakai yang datang daripada Nabi tuan-tuan. Jadi walaupun Rasulullah dah wafat, ada amalan-amalan Rasulullah beri pada umat-umatnya. Salah satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, ada juga ni kisah berlaku benar. Seorang ulama besar, seorang ulama tuan-tuan yang salih bermimpi Nabi SAW. Orang ini orang Maghribi, Morocco tuan-tuan. Orang alim. Bermimpi Nabi SAW. Mimpi Rasulullah ini keuntungan yang besar perhatian.
Kerana siapa yang mimpi Rasulullah benar akan melihat Nabi SAW. Dia bermimpi Rasulullah SAW memberi dia amanah supaya pergi di Mekah, jauh juga daripada Maghribi ke Mekah. Jumpa satu hamba Allah kampungnya di Mekah, bukan di mana Mekah tapi di kampung. Sekian nama lah, Polan bin Polan bin Polan. Biasanya orang Arab tuan-tuan kalau sebut nama mesti 3 tuan-tuan. Namanya, nama bapaknya, nama datuknya. Supaya tak keliru tuan-tuan. Kalau nama dia dengan bapak mungkin banyak nama sama tuan-tuan. Masya Allah, hamba Allah orang salih ni gembira tuan-tuan. Gembira lah. Kerana dapat mimpi Nabi SAW dan dapat satu amanah daripada Nabi SAW. Itu satu penghormatan padanya lah. Maka ada kesempatan para hadirin dia pergilah. Ke Mekah. Yang pertama ziarah makam Nabi di Madinah. Kemudian terus ke Mekah buat umrah tuan-tuan. Selepas buat umrah, dia bertanya dengan orang Mekah, di manakah kampung ni? Dia kata adalah. Tak berjauh, tapi kampung lah tuan-tuan. Pergilah. Sampai di kampung itu tuan hadirin. Bertanyalah pada orang kampung tu, ada tak nama orang ni Polan bin Polan bin Polan bin Polan. Dia kata orang kampung ni jugalah. Dia, kenapa tuan nak jumpa dia? Tak apalah, saya nak jumpa dia lah. Maka pergilah tuan-tuan, berjumpa Alhamdulillah. Sebelum berjumpa tanya, tuan ni sekian nama, sekian nama, sekian nama. Betul, itulah nama saya. Saya datang hari ni, saya sebenarnya datang jauh ni daripada Maghribi. Saya datang nak bawa berita gembira untuk awak. Saya mimpi Nabi SAW dan perintahkan datang untuk jumpa awak. Iaitu nak beritahu bahawa awak adalah ahli syurga, kata Rasulullah. Masya Allah tuan-tuan. Masya Allah. Ini berlaku tuan-tuan ni. Maksudnya berlaku daripada ni tak berapa lama tuan-tuan. Kamu ahli syurga. Jadi ialah dia pun terkejut tuan-tuan. Sebab dia rasa dia pun tak layak tuan-tuan syurga ni bagi ni. Tapi orang alim ni tanya, wahai saya tuan, saya nak tanya apa amalan awak ni lah. Sehingga Rasulullah bermimpi kamu ahli syurga. Dan bukan itu saja, pesan Nabi untuk sampaikan berita ini kepada awak. Dia kata, insya-Allah saya ni tak ada amal, tak ada apa amal saya. Tak ada apa amal saya lah. Semayang pun kadang-kadang terkeluar waktu saya semayang. Sibuk nak uruskan kambing ni. Saya pun duduk Mekah dah lama tak pergi tawaf kat Kaabah. Rahzin yang ulama. Begitu juga tuan-tuan ya. Walaupun Mekah tu bandar yang mulia, tanah suci tuan-tuan. Tapi ramai juga ada orang tuan-tuan yang Allah tak beri taufik hidayah. Pernah berlaku tuan-tuan, ada orang tuan-tuan lahir ke Mekah, umur dah 60 tahun. Tak tahun orang pergi haji tuan-tuan, dia sekali pun tak pernah pergi haji. Ada juga tuan-tuan. Sibuk meniaga. Masya Allah, Masya Allah. Berapa ramai juga orang-orang yang tuan-tuan datang daripada luar Mekah. Nak cerita sikit lah tuan-tuan. Hal manusia je. Datang jauh tuan-tuan, datang jauh tak payah sebut mana negeri tuan-tuan. Nak mencari hal, nak cari rezeki tuan-tuan. Bekerja, Alhamdulillah. Tapi ada yang buat kerja tak baik tuan-tuan. Ada sindiket tuan-tuan, orang nak pergi tawaf, ada pegang orang tu. Nak kucuk ada surat, kami boleh tolong Pak. Tolong. Dia tolong tuan-tuan, dia tolong. Rempuh sana kami ni. Dah lepas tolong tuan-tuan, dah minta 500 riyal tuan-tuan. Masya Allah. Ada juga berlaku. Yang lebih dahsyat lagi tuan-tuan, ini pengalaman saya tuan-tuan. Dulu bawa lah jemaah haji dulu. 40 tahun dulu. Ni 40 tahun dulu tuan-tuan. 40 tahun dulu. Dia bawa lah jemaah haji. Orang kampung tuan-tuan masuk. Baru sampai di Mekah tuan-tuan. Baru letakkan barang dalam bilik. Dah ramai 4-5 orang datang. Ada badal haji. Badal haji ni orang nak meninggal dunia untuk badal haji. Jadi orang kampung ada bawa badal haji tuan-tuan. Kita pun tak tahu, tak ada ilmu. Badal haji bawa sini. Ini dia ada 500 ringgit. Dia ambil tuan-tuan. Tak ada lah nak akad siapa punya nama, tak ada. Ambil dia cabut lagi tuan-tuan. Ini berlaku kat Mekah juga. Oh tuan-tuan, Masya Allah, ini manusia lah ya. Jadi Masya Allah tuan-tuan. Tapi hamba Allah ni tuan-tuan, begitulah keadaannya. Allahu Akbar. Jadi akhir sekali, pendekkan cerita Farazin. Akhirnya dia pun mengatakan, sebenarnya saya amal biasa-biasalah.
Ya. Tapi yang ada satu amal saya buat, jiran saya ni baru meninggal dunia, meninggalkan anak yatim 5-6 orang lah, miskin. Jadi saya kesian, apa yang boleh saya tolong. Saya berazam lah, pendapatan bulanan saya bagi 2, separuh untuk keluarga saya, separuh saya hadiahkan untuk orang miskin, anak yatim ni, janda-janda dan anak yatim ni. Itu amalan saya, yang saya kata itulah yang saya mampu buat. Maka kata orang alim tu, inilah amalan kamu yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab kata Nabi SAW, tuan-tuan, kita beramal ni kalau zikir apa tu untuk kita, tuan-tuan. Tapi yang paling Allah kasih, berdasarkan hadis Nabi SAW, bahawa sesungguhnya sebaik-baik manusia, khairun nas, Rasulullah beritahu sebaik-baik manusia, manusia yang banyak buat manfaat pada orang lain. Dalam hidup kita, tuan-tuan, banyak kamu manfaat pada orang lain. Tolonglah orang lain, tuan-tuan. Orang miskin, orang ada masalah, tolonglah, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi akhirnya orang alim kata, marilah awak bersihkan, mandi betul-betul, bawa cari pakaian yang baik, marilah kita pergi ke Kaabah. Kita tawaf sunat. Kemudian awak sujud syukurlah kerana alhamdulillah dapat berita yang baik ni. Aku ikutlah pada ikut sampai waktu salat selama-lama di sebelah menyebelah, tuan-tuan. Masya Allah. Begitulah kata Nabi, di ahli syurga, tuan-tuan. Di sujud yang akhir, orang semua dah salam, tuan-tuan, sembahyang berjemaah, rupanya dia meninggal dalam sujud, tuan-tuan. Benarlah dia ni ahli syurga lah. Jadi kisah ni, tuan-tuan, nak beritahu, marilah samping kita menyambut Maulid Nabi setiap tahun, setiap masa, buatlah sebanyak-banyak kebaikan, tuan-tuan. Terutama sekali kepada yang memerlukan, terutama anak yatim, fakir miskin dan lain lagi, insya-Allah. Sekarang sama-sama kita baca tasbih adadiyah ini dan boleh amalkan bila-bila masa, tuan-tuan. Tapi yang afdalnya ialah pagi dan petang. Sebab Allah Ta'ala perintahkan kita bertasbih pada Allah pagi dan petang. Dan seluruh makhluk Allah, pokok-pokok, langit, bintang, bulan, matahari, pokok mengunggas-unggas, ikan-ikan di laut, semua bertasbih, tuan-tuan, pagi dan petang. InsyaAllah. Saya baca, insyaAllah, sama-sama ikut ya. Subhanallahi wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. InsyaAllah tolong edarkan, sampaikan pada semua, terutama keluarga kita, anak-anak kita, agar mereka jadikan amalan sampailah akhir hayat mereka. Untuk mengambil berkat, saya minta insyaAllah Habib kita untuk berkat keluarga Rasulullah untuk membacakan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Wa midada kalimatih.